إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dia pun kali ahsan dia buat. Ahsan tu isim tafdil. Hasan baik. Kalau ahsan tersangat baik dia buat ni. Saya dah tunggu dia nak buat macam tu, tapi dia buat macam ni. Kan? Mangkuk ayul tu yang buat macam tu. Dia buat macam tu. Bila buat macam tu, dia pun hulak tangan. Saya pegang tangan dia. Ajastuka hadza suratul Fatihah min Jibril ila Muhammad ila Abdullah bin Abbas ila Zainal Abidin ila Amru ila Samit ila Ubadah. Sebut satu minni ilaika. Saya pun qabiltu hadzal ijazah, aku terima akan ijazah ni. Baru Fatihah bang. Ya Allah, sedapnya. Badan ni rasa semacam, ya Allah, awak sedap awak belai ni. Tuan-tuan, tu yang namanya syahr Ramadan alladzi unzila bi hudan linnas. Tuhan buka hati manusia. Itu baru Fatihah, tuan-tuan. Ya Allah, rupanya sebelah saya ada seorang cikgu. Setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali dia ada, saya baca. Dia tepuk bawah saya. Tak. Abang, dia orang penang. Ya, nak baca lah. Ngangkat orang, ulun orang nanti. Saya pun, ya Syekh, hadha sadiqi. Sadiqi ni kawan baiklah. Huwa yurid an yaqra'ul Quran. Cakap pusat. Fatihah faqat. Fatihah saja. Syekh ni mata buta, tuan-tuan. Tapi hatinya seperti mana cahaya. Sebab Quran. Bang, pakcik, kakak, kita belajar Quran. Tuhan buka pintu hidayah kita. Dia mata buta. Dia tengok kawan saya pun dah. Dia buat tangan ni. Itlaq barra. Itlaq barra. Itlaq barra dalam bahasa Arab. Boleh belah. Belah. Dia halau ni. Kawan kita ni. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita pergi Mekah, makcik selalu semayang tengah jalan. Arab, polis Arab. Dia akan kata apa? Kita usalli sunatan duha ke apa. Allah Arab. Barra. Barra tu belah. Kita baru angkat takbir. Allah barra. Orang Melayu macam tu. Barra tu bukan barra. Barra tu keluar. Macam kita pergi Mekah kan. Arab dia tak kata Mekah. Rahfin ya akhi. Mekah tu dia kata haram. Macam kalau pergi Mekah. Rahfin. Mekah dia tak tahu. Kata Mekah tu haram. Kalau kita pergi Madinah. Dia kata haram juga. Kalau Mekah Madinah. Dia kata haramain. Rahfin. Haramain tu maksudnya kita pergi Mekah Madinah lah. Kalau nak pergi Mekah ke Jeddah. Arab akan panggil. Ya akhi tahan. Mekah dia kata apa? Haram. Jeddah dia bagi. Tak boleh akhi. Haram. Jeddah. Haram Jeddah. Orang Melayu balik-balik haram Jeddah. Orang Melayu tak faham bahasa. Ni, barra tu belah. Cikgu. Syekh halau cikgu. Cikgu bangun. Cikgu dia bangun lah. Bila bangun saya tanya, ya Syekh, limada? Kenapa? Mata buta, tuan-tuan. Tapi hatinya kan nur seperti mana cahaya. Hazar rajul, lelaki itu laisa salatu subh, tak semayang subuh hari ini. Itu yang kata hebatnya bila kita belajar agama dengan orang yang berilmu. Allahu Akbar. Dia kata tak semayang subuh. Dalam hati, apa dia duk baca kat saya ni? Saya bukan baik sangat pun kan. Kita pun kesut pelan-pelan. Jangan dia tahu dia buta. Sebelum dia kata barak, biar aku belah dulu. Saya bangunlah. Bangun. Cikgu duduk jalan. Saya panggil cikgu, main duduk tak? Cikgu duduk. Cikgu tahu tak pasal apa Syekh tu halang? Tak tahu. Pasal apa Ustaz baca boleh? Saya tak boleh. Dia kata cikgu tak semayang subuh betul kan? Dah Ustaz, saya semayang Ustaz. Tapi hari ni saya bangun lewat sikit. Saya semayang pukul 9. Rupanya dia qada. Syekh tu tahu kata dia tak semayang subuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Quran. Abang, hebat kita bila Quran ada di dada. Kalau boleh baca, alhamdulillah. Tak boleh baca, belajar. Bila dah boleh baca, hafal tuan-tuan. Quran ni lah nak tolong kita dalam kubur, bang. Itu amanah besar sebagai hamba Allah. Boleh baca Quran. Bapa apa nama? Abang ipar saya umur 50. Main saya gigi pun tak ada bawah. Hari ni hang tu ajak aku kan. Wah.
nak baca Quran tak reti. Dia cakap ni, banyak angin keluar. Saya tak apa abang, tak malam saya pergi. Abang sabar tu, insya-Allah tak apa aku mengaji. Gigi tak ada. Alif fathah a, kita cakap Arab. Alif kasrah i, alif dhammah u. Dia gigi tak ada. Alif fathah a, alif kasrah i, alif dhammah u. Sebulan tuan-tuan tak ingat. Allah pening dia. Tapi saya sabar tuan. Mai ba fathah ba kasrah bi, ba dhammah bu. Ba fathah ba kasrah bi, dhammah bu. Ba bi bu lupa a i u. Yang dia ingat dia tambah ta. Babi buta. Yang tu dia ingat. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, 5 tahun tuan-tuan saya sabar ajak dia. Akhirnya dia boleh baca Quran. Kemudian dia pergi Mekah, balik jadi imam Taman Indrawasit di Seberang Jaya. Sebab apa tuan-tuan? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalil. Seorang hamba, kalau boleh hamba ni tanggungjawab besar. Tuan-tuan, Quran ni baca tuan-tuan. Pakcik, kita dah pencet. Ingat, umur kita pun dah nak sampai penghujung dah. Apa boleh kita buat pagi-pagi lepas solat subuh, duduklah masjid ni, jangan balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Baca Quran ni dia kena goyang. Sebab vibration. Dalam kajian sains, kita baca Quran, kita goyangkan kepala kita. Senang ingat. Sebab tu orang hafal Quran tengok macam mana. Senang ingat. Kalau tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, terah je tu. Tuan-tuan tak ingat, cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepat ingat. Tuan-tuan, cara dia lepas subuh duk, bacalah walau 2 ayat. Kenapa kita tuan-tuan, mulut kita bercakap berjam-jam, kita bersembang berjam-jam kakak, tapi pagi ni kita tak mampu baca Quran walaupun 2 ayat. Pasal apa bang? Pasal iman di dada. Ada orang dia boleh dengar radio berjam-jam, dia dengar buka lagi dalam kereta, di rumah pun dengar radio, tapi dia tak mampu dengar tazkirah walaupun 20 minit dalam masjid. Pasal apa kakak? Pasal iman di dada. Ada orang tuan-tuan, dia boleh ni, teriak ni, tengok gambar Hindustan, teriak, tapi dia tak mampu menangis tuan-tuan. Bila dia duduk waktu malam, dia renung, ya Allah aku banyak dosa ya Allah, tapi air mata dia tak mampu keluar untuk menangisi dosanya. Kenapa bang? Kerana iman di dada. Ada orang tuan-tuan, dia sanggup berdiri, anak-anak muda, untuk beli tiket perlawanan bola sepak di antara Kelantan dengan Johor, berpeluh-peluh ni, tetapi dia tak mampu berdiri untuk solat sunat duha walaupun 5 minit. Kenapa kakak bang? Kerana iman di dada. Ada orang dia boleh naik motor besar, heli dia pesen daripada Taiping pergi ramai-ramai Karabi, berpeluh-peluh pakai jaket, tetapi dia tak mampu naik motor besarnya untuk datang ke masjid walaupun masjid sebelah rumahnya. Pasal apa bang? Kerana iman di dada. Ada orang dia pegang duit RM50, besar RM50 tu. Ketika mana? Ketika masuk masjid, betul tak? Masuk masjid Jumaat tu, masuk duduk. Tabung lalu. Tarik 50, tolak balik tu. Cari hak warna birunya. Biru orang tak pakai dah tuan. Orang pakai hijau tu main ni kan. Ni tarik 50. RM50 ni besar nilainya ketika berada di dalam masjid. Tapi RM50 ni kakak bang, sangat kecil bang, ketika kita berada di pasar raya Tesco, Giant dan Billion. Pasal apa bang? Kerana iman di dada. Sebab tu kata seorang ulama besar, dia kata putih ini cantik, putih ni cantik, putih ni menawan, putih ni cukup comel, tapi putih ini menggerunkan bila kita tengok putihnya kain kafan. Hitamnya bang, tak cantik bang, panas pakai tidak bang? Ni aircon tak apalah. Tapi bila panas-panas, hitam tak comel. Tapi hitam ni bila kita tengok, mengalir air mata kita, sayu cahdu. Bila kita tengok hitamnya, kelambu Kaabah. Bang, hidup kita ini sementara. Kalau boleh baca Quran, Mekah kena pergi. Siapa yang muda, pergi muda. Siapa yang ada duit, pergi tuan-tuan. Pergi tengok Kaabah, tuan-tuan akan rasa, ya Allah, aku dekat denganmu ya Allah. Masa tu ayat mata keluar. Bila keluar baru hati ni, ya Allah, Allah bagikan iman dalam hati dia.
Tapi kalau tuan-tuan hebat-hebat duit ada Mekah tak pergi, tak tahu. Kita hamba bang. Kita hamba pakcik. Kita hamba makcik. Apa boleh kita buat? Hamba tak? Saya nak tanya. Mana milik kita? Mana milik kita? Tak ada milik kita. Tak ada milik kita. Hanya yang ada Allah yang punya. Allah punya. Mana milik kita? Mana? Tangan kita ni milik kita ni. Tapi tangan kita boleh tuan-tuan berzikir dengan pegang buat tasbih, bagi sedekah, itu milik kita. Mata kita milik kita. Bila kita boleh menangis dengan dosa kita, itu milik kita. Telinga ni milik kita. Bukan kita boleh dengar, tapi kita boleh dengar ceramah, kuliah, ni milik kita. Kaki kita milik kita. Bila kita boleh jalan rumah Allah, ni pakcik ni, kakak hujan ni, sanggup main, ini milik kita. Saya tanya tuan-tuan, apakah milik kita ini kita boleh bawa untuk masuk ke dalam alam kubur sebagai hamba Allah? Cuba renung tengok. Sebab itu Dr. Datuk Ismail Kamus, dia kata apa? Dia kata, ketika kamu tidur, jantung berjalan. Kamu makan, dan berjalan. Kamu berlari, jantung berjalan. Kamu buat apa pun, jantung berjalan. Satu ketika dia kata, jantung kamu akan berhenti. Kamu jalan, dia kata. Bila jalan, apa bekalan kamu? Baru ni tuan-tuan, saya kalau ceramah ni dah tak ada program ni 5 minit lagi boleh? Tuan-tuan memang boleh, saya tak boleh. Tidak bak tuan-tuan, ada seorang jemaah haji, tuan-tuan tengok, dia main jumpa saya, ustaz ni, saya ni kanser paru-paru. Bila kanser paru-paru, saya pergi jumpa dekat doktor Cina. Doktor ni Sultanah Bahiyah. Doktor tu tak mau approve tuan-tuan bagi dia pergi haji. Dia kata, tuan jangan pergi. You pergi sana 2 minggu saja you boleh hidup. You tak ada harapan. Ni doktor ni tak ada psikologi langsung. 2 minggu dah. Dia kata tak apa doktor, saya mati sana lagi bagus. Ini orang Islam mati di Mekah lagi bagus. Doktor kata tak ada, saya tak nak approve. Dia main jumpa saya, ustaz tolonglah ustaz. Doktor Cina tak mau approve. Ada siapa-siapa kenal tak? Saya pun telefon seorang doktor nama Doktor Abu Bakar. Doktor tolong tak? Ni ada doktor Cina tak mau approve, dia nak pergi Mekah. Doktor ni tak apa. Orang main borang. Saya bagi lah. Bawa pakcik ni pergi jumpa. Doktor tu kata, tolonglah doktor, tolong approve lah. Tak mau. Saya tak mau tanggung resiko. Dia 2 minggu je. Dia tak ada harapan lah. Kalau pergi sana mati. Doktor ni kata, tak apa, orang Islam mati sana lagi bagus. Dia tak nak. Doktor tak nak. Apa? Saya approve. Doktor Islam tu approve. Bila approve, dia pergi Mekah. Pipi tuan-tuan 2 minggu. Bukan 2 minggu. Duduk Mekah boleh buat semua. Sehat. Rukun haji clear semua. Bila clear semua, minggu lepas dia balik sakit. Bila sakit, anak dia bawa nak refer balik, nak rujuk balik dekat doktor Cina tu. Pergi sampai dekat nurse receptionist tu, saya nak jumpa doktor Cina tu lah. Receptionist tu kata, doktor Cina mana? Cina tu lah yang pakar kanser. Muka nurse tu tunduk. Tuan Haji tahu tak, doktor tu tak ada dah. Umpama doktor tu duk habaq dia ni 2 minggu, dia tak tahu dia seminggu setengah. Tuan-tuan tengok, kita tak jangka tuan-tuan sampai masa Tuhan ambil nyawa kita. Kita nak tanya abang, kakak, apa bekalan kita nak bertemu Allah? Cuba tengok. Apa bekalan kita? Dengan ibadat kita pun tak tahu mana. Dengan zikir kita pun tak ada, Quran pun jarang baca. Kan? Apa bekalan kita sebagai hamba nak bertemu Allah? Kena tengok. Saya ada seorang ceramah tuan-tuan, seorang duduk di depan. Setiap kali kuliah depan. Habis kuliah siap raket badminton. Habis kuliah pimpin badminton. Baru ni tuan-tuan balik-balik kena serangan jantung di tepi lebuh raya. Dia berhenti motor, dia kena dia pegang dada ni. Dia kata, bila pegang dada, dia letak pelapis badminton tak atas tepi lebuh raya atas jalan tak. Kemudian dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus sujud. Mati tengah sujud di tepi lebuh raya. Dia hebatlah tuan-tuan. Mati macam tu. Saya nak tanya agak-agak penghujung hayat kita. Boleh mati macam tu tak tuan-tuan? Cuba renung tengok. Sebab tu sementara hidup ni tuan-tuan nak buat apa sekarang? Tuan-tuan jangan duduk tunggu. Sebab Imam Ghazali kata, apakah yang paling jauh? Dia kata yang paling jauh, wahai Tok Guru,